Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz? Kat rumah sihat? Dah lama tak jumpa dengan Ustaz. Jadi hari ini setelah lama kita tak adakan kelas, hari ini Ustaz nak ada sedikit macam slot tilawah Al-Quran ataupun pelajaran dari segi bacaan Al-Quran. Jadi Ustaz akan fokuskan kepada kamu semua bacaan surah Al-Asr. Apa maksud Al-Asr? Iaitu surah masa, berkenaan dengan masa. Baik, perhatikan mulut Ustaz elok-elok dan kamu akan perhatikan bagaimana Ustaz menyebut huruf-huruf dalam Al-Quran. Contoh, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nampak? Bacaan-bacaan yang kita nak adalah bacaan yang berasaskan tajwid, ya, yang berasaskan mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan dengan bertajwid. Jadi, apa dia hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Asr? Yang pertama, kita tengok ayat yang pertama, ayat yang kedua, kita tengok ayat kedua. Innal inna itu adalah kalimah yang perlu kamu dengung. Kerana kat situ hukum tajwidnya adalah wajibul gunnah, wajib dengung, yang kita panggil sebagai nun bersabdu. Dengung dua harakat. Innal insan. Okey, yang kedua kita tengok pada perkataan insan. Insan kena dengung. Ikhfa, memasukkan sesuatu, menyembunyikan sesuatu sifat huruf. Insan, memunyikan sedikit sifat huruf sin, tanpa menghilangkan huruf nun. Innal insana lafi khusr. Huruf kha. Yang seterusnya perkataan al-khusr. Huruf kha, di mana keluarnya huruf kha? Kha ditekak. Khusr. Khusr di halkum kamu. Bukan hus, tetapi khusr. Teruskan. Illallazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Okay. Ada qalqalah dekat perkataan haqq. Qalqalah kubra. Qalqalah ada 3 jenis. Satu, yang pertama qalqalah sugra. Qalqalah sugra adalah qalqalah ketika mana kamu berhenti di pertengahan kalimah. Yang kedua qalqalah kubra, macam contoh Ustaz sebut tadi. Wa tawasaw bil haqq, berhenti di hujung kalimah. Yang ketiga qalqalah kubra, ada tasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tu qalqalah akbar. Yang kita belajar sekarang qalqalah kubra, di hujung kalimah berhenti. Wa tawasaw bis sabr. Sabr. Perkataan itu adalah perkataan qalqalah sugra. Sabr, sabru. Perkataan itu ba dekat huruf tengah, dekat tengah-tengah ada huruf ba. Jadi qalqalah itu dipanggil sebagai qalqalah sugra, qalqalah yang kecil. Jadi apa yang nak kita fokuskan? Yang pertama kita belajar dengung, wajibul gunnah. Wajib dengung ketika mana nun sabdu dan mim bersabdu. Hunna. Okey, mimma. Yang kedua, qalqalah ada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ketika mana kamu menyebut huruf qalqalah, kamu perlu lantunkan huruf itu. Haqqa. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kena lantunkan, ya. Huruf ikhfa hakiki tadi insan ada 15. Kamu kena hafal. Insan dengung memasukkan, menyembunyikan sesuatu huruf. Jadi apa pengajaran pada surah Al-Asr? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, ya, menjaga masa. Allah Taala kata wal 'asr, demi masa. Allah Taala bersumpah demi masa. Selepas itu Allah Taala sambung, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kamu, ustaz dan semua manusia dalam keadaan khusr, rugi. Contoh PKP ni tak sekolah, buang masa tak baca buku, rugi. Tidur bangun lambat pun rugi. Tak tolong mak ayah kat rumah pun rugi. Yang hidup rugi, yang miskin rugi, semua rugi. Allah Taala kata illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, amanu wa amilus salihat, dan beramal soleh. Ketika mana dia beramal soleh, dia beriman kepada Allah,
beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman pada hari kiamat. 6 rukun iman ini menunjukkan dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, meninggalkan semua larangan Allah dan ikut apa suruh Allah suruh. Ketika mana di rumah kamu boleh beramal soleh, boleh tolong mak ayah kamu basuh pinggan, boleh tolong mak ayah kamu basuh kereta, boleh tolong mak ayah kamu memasak, kerana itu merupakan amal soleh. Jadi orang-orang yang tidak rugi tadi, orang-orang yang melakukan amal soleh, itu orang tidak rugi. Wa tawassaw bil haqq, dan bernasihat-nasihatilah kamu dengan keadaan kamu kebenaran. Contoh adik kamu buat perkara yang tak elok, ataupun buang masa, kamu nasihatkan adik jangan main handphone lama sangat, buang masa, jom kita mengaji. Itu bernasihati adik kamu dengan keadaan baik, dengan keadaan lemah lembut. Wa tawassaw bis sabr, dan nasihatilah orang lain ini dengan keadaan kamu bersabar. Jangan kamu tengok adik kamu main handphone lama, kamu pergi tampar dia, tak boleh. Allah Ta'ala tak kasih. Kamu kena nasihatkan adik kamu, adik, jom kita pergi mengaji, dapat pahala. Faham? Tak boleh kamu pukul, kamu tendang, kamu sepak adik, tak boleh. Itu merupakan contoh yang tidak baik. Jadi Allah Ta'ala kata jangan buang masa. Jadi kat rumah ni, sementara belum sekolah, belum tunggu lagi waktu sekolah, kita sama-sama melakukan amal soleh. Tolong menolong antara satu sama lain. Tolong mak ayah basuh pinggan, tolong mak ayah memasak, tolong mak ayah menyapu dan sebagainya, supaya kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang tidak buang masa. Itu sahaja daripada Ustaz. Jadi kerja yang Ustaz nak bagi kepada kamu adalah, yang pertama, kamu perlu menyalin surah Al-Asr ini, dan kemudian ada tema di bawah. Lepas tu kamu terjemahkan dengan tulisan Jawi. Dengan tulisan Jawi, Ustaz nak tulisan Jawi. Kemudian kamu snap dan hantar kepada Ustaz. Ustaz akan check lah seorang-seorang. Jadi Ustaz pun faham, ada yang mak ayah kamu bekerja dan sebagainya. Handphone tak adalah dapat pakai 24 jam kan. Kamu kadang-kadang adik-beradik ramai nak pakai handphone pun susah. Jadi mana yang senang bagi kamu, dalam seminggu tu kita belajar satu subjek je. Kafah tak start lagi kan, satu subjek saja seminggu. Melalui ini Ustaz akan ajar kamu dekat YouTube. Ustaz akan masukkan video ni kat YouTube, kamu akan tengok kat situ. Okey. Nanti kerja nanti Ustaz update dekat dalam WhatsApp group. Okey, jaga diri, jaga amal, jangan malas solat, jangan tinggal baca Quran. Yang paling penting, kamu kena semangat supaya kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.